أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Alhamdulillah, sekali lagi kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada petang yang mulia ini, di samping kita beribadat kepada Allah melalui berpuasa, kita juga sambut malam yang mulia, malam Jumaat. Tentunya terlalu banyak fadilat dia, kelebihan dia, terutamanya ketika kita berdoa kepada Allah dalam keadaan kita berpuasa. Sebagaimana yang kita tahu, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia sentiasa memberi kegembiraan kepada para sahabat apabila datangnya bulan Ramadan, menggambarkan satu ibadat yang cukup besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tahu apabila datangnya Ramadan, dia melibatkan seluruh orang Islam yang ada di atas muka bumi Allah ini, di setiap masa dan tempat, tanpa mengira kedudukan seseorang. Melibatkan semua musim, sama ada musim panas ataupun musim sejuk, sama ada lelaki ataupun perempuan. Dan Alhamdulillah, secara umumnya kita tengok asasnya semuanya bergembira menyambut kedatangan Ramadan ini. Dan Nabi pun sebut, atakum Ramadan syahrul mubarak, telah datang kepada kamu bulan Ramadan, satu bulan yang cukup mulia dan penuh keberkatan. Faradallahu alaikum siyamahu, yang mana di bulan Ramadan ni Allah Ta'ala fardukan kepada kita berpuasa. Tufattahu fihi abwabus sama', dibuka pintu-pintu langit. Maknanya berbanding dengan masa-masa dan bulan-bulan lain, bulan Ramadan ada kelebihan kemuliaan dia tersendiri. Dimudahkan untuk Allah Ta'ala dengan rahman rahim dia menerima segala permintaan doa daripada hamba-hambanya. Wa tughallaqu fihi abwabul jahim, dan ditutup pintu-pintu neraka. Wa tughallu fihi maradatus syayatin, dan dibelenggu syaitan-syaitan yang jahat-jahat. Lillahi fihi lailatun khairun min alfi syahr. Tentunya di bulan Ramadan ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Man hurima khairaha faqad hurim. Maka sesiapa yang diharamkan, yang tidak mendapat sebarang faedah, tidak merasai nikmat, tidak mendapat kebaikan yang Allah Ta'ala sedia di bulan Ramadan, maka dia diharamkan daripada rahmat, nikmat dan maghfirah syurga daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi berdasar kepada hadis tadi, kita pun tahu, man shoma Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Sesiapa yang berpuasa di bulan Ramadan, maknanya dia melaksanakan tuntutan bulan Ramadan, terutamanya puasa di bulan Ramadan, dengan penuh keimanan. Maknanya dia yakin tentang kewajiban, kefarduan berpuasa ini, dan ihtisaban, dan dia yakin
sepenuhnya pengharapan dia terhadap rahmat dan pahala daripada Allah SWT, tentulah Allah Ta'ala akan mengampun segala dosa-dosa dia. Begitu juga orang yang menghidupkan malam di bulan Ramadan, termasuk dengan tarawih, dengan qiyamul lail, dengan doa, maka juga dia akan diampun segala dosa dia. Begitu juga mana-mana di kalangan orang Islam yang menghidupkan malam Al-Qadar, maka dia juga akan diampun segala dosa dia. Ertinya Ramadan dengan taqwa ni dia berkaitan rapat dengan as-sidq, dengan satu sifat yang penting dalam kehidupan kita, iaitu kita membenarkan. Ertinya apabila kita sambut bulan Ramadan dengan hati yang ikhlas, dengan penuh rasa syukur dan gembira, maka secara fitrahnya, automatiknya, kita yakin dengan ad-din, sistem cara hidup yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita betul-betul termasuk dalam golongan yang jadin, orang yang betul-betul serius. Setiap apa yang dia kata, dia yakin sepenuh apa yang dia kata ni akan disaksikan di akhirat kelak. Maka apa yang dia kata mesti lahir daripada hati yang benar. Dan dia berusaha untuk sentiasa memperbaiki tindak tanduk dia, amalan dia, aktiviti harian dia. Dan dalam masa sama, setiap apa yang dia buat, dia ikhlaskan sepenuhnya niat dia lillahi ta'ala. Jadi sebab itulah apabila kita bincang tentang taqwa, al-muttaqun, orang yang bertakwa ni adalah orang yang melaksanakan, orang yang tunai segala hak-hak dia, tanggungjawab dia. Sama ada yang berkaitan dengan perkataan, sama ada berkaitan dengan perbuatan, sama ada berkaitan dengan keyakinan dalaman. Maknanya dia benar apa yang dia buat, dan ada unsur taqwa, dia meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah sebagaimana kita faham, taqwa ni kita berikhtiar untuk kita menjaga kehidupan kita, kita jaga jiwa kita daripada perkara-perkara yang boleh mendatangkan dosa. Itu sebagaimana kita tahu taqwa. Dan ini yang ditakrifkan oleh Al-Khalifah Umar Abdul Aziz ketika mana dia sebut tentang taqwa dan kaitan dengan Ramadan. Taqwa ni dia kata bukan sekadar kita berpuasa di siang hari dan kita menghidupkan malam hari, ataupun kita gabung antara keduanya, berpuasa di siang hari, menghidupkan amal ibadat di malam hari. Tetapi taqwa yang sebenar adalah meninggalkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan menunaikan apa yang telah difardukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu makna taqwa yang sebenar. Sebab itulah kalau kita tengok dalam Quran, taqwa ni dia disandar kepada benda-benda yang besar. Contohnya, taqwa tu disandar kepada Allah Subhanahu Wa Taala sendiri. Ya ayyuhallazina amanu taqullah. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu semua bertakwa kepada Allah SWT haqqa tuqatih, dengan sebenar-benar takwa, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jadi takwa juga memberi makna kita sedar kehidupan kita atas dunia yang berakhir dengan kematian. Jadi sebab itulah dalam kita beribadat,
kita juga mesti fikir apa persiapan kita untuk berdepan dengan saat kematian. Jadi sebab itulah Allah Ta'ala minta supaya kita betul-betul bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi apabila kita bertakwa kepada Allah, maka kita akan berusaha untuk meninggalkan segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita tak mampu mencuri sebenarnya kerana kita tahu dosa besar. Kita tak mampu membunuh. Kita tak mampu menipu. Kita tidak mampu untuk berurusan dengan riba. Kita tak mampu untuk berurusan dengan rasuah. Kita beri ataupun kita terima ataupun kita terlibat dalam urusan rasuah tersebut. Kita tak mampu untuk memutuskan hubungan silaturrahim dengan cara kita mengkafir sesama Muslim ataupun kita memulau sesama Muslim, sebab kita tahu perbuatan ini adalah perbuatan yang dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apabila kita mengkafirkan seseorang Muslim ataupun kita memulau seseorang Muslim, sebenarnya tidak ada takwa dalam diri kita, dalam jiwa kita, dalam kehidupan kita. Kalau kita nak dapat takwa, termasuk usaha yang kita lakukan di bulan Ramadan, artinya kita kena betul-betul bertakwa kepada Allah sebagaimana firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullah haqqa tuqatih. Begitu juga takwa ni dia sandar kepada sesuatu yang diperingatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, termasuk azab daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlih wad'u syuhada'akum min dunillah in kuntum shadiqin. Fa illam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar. Begitu juga takwa ni disandarkan juga dengan perkara yang Allah Ta'ala minta supaya kita jauhi, iaitu azab Allah Subhanahu Wa Ta'ala, iaitu api neraka. Daripada sini juga kita boleh faham, adakah satu sistem, adakah di sana ada satu cara hidup yang lebih baik daripada Islam. Kalau kita yakin betul-betul dengan Al-Quran, dengan ayat-ayat Al-Quran, wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka yakinlah kita, berimanlah kita termasuk dengan ayat ini, fattaqun nar. Maka hendaklah kita takut, usaha untuk menjauhi daripada azab neraka Allah Subhanahu Wa Taala dengan cara kita betul-betul memahami, menghayati tuntutan takwa sebagaimana yang dituntut oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga Allah Taala mengadakan ataupun mencipta satu bentuk ibadat khusus yang kita panggil ibadat berpuasa di bulan Ramadan, supaya kita dapat menghayati makna takwa yang sebenar. Begitu juga takwa juga disandar kepada benda yang besar, iaitu hati kita sendiri. Fa innaha min taqwal qulub. Dzalik wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Maknanya mana-mana orang yang mengagungkan syiar Allah SWT. Kalau orang yang buat haji, maknanya dia mengagungkan amalan-amalan ibadat khusus di musim haji, tawaf, sa'i dan yang lain. Begitu juga tempat-tempat, sama ada di Kaabah, sama ada di pada Arafah, sama ada di Muzdalifah, sama ada di Mina. Semua tu ada kaitan rapat dengan peristiwa-peristiwa yang penting. Jadi kalau kita laksanakan atas asas keyakinan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita lakukan sepenuhnya kerana ini adalah satu kefarduan, termasuk juga apa yang kita lakukan di bulan Ramadan, maka ada unsur ketakwaan dalam hati kita. Dan memang takwa ni dia asasnya berada dalam hati, sebagaimana Nabi SAW sebut, at-taqwa hahuna. At-taqwa hahuna, dia sebut 3 kali, dia tunjuk pada dada. Maknanya asas takwa tu dia mari daripada hati.
Kalau takwa kita tu kena dengan kehendak Allah SWT, maka segala tindak tanduk yang keluar daripada kita, daripada hati kita tu bertepatan dengan kehendak Allah SWT. Sama ada yang keluar berupa ucapan, kata-kata daripada kita, ataupun takwa yang lahir daripada hati itu melalui amalan, aktiviti harian kita, ataupun keyakinan kita itu sendiri. Sebab itulah Al-Quran ada sebut dalam surah Al-Hajj ayat 37, lan yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Jadi kalau ibadat haji, termasuk kita berkorban, asasnya niat kita dalam hati kita. Begitu juga kita berpuasa di bulan Ramadan. Asasnya kita berpuasa ni kena pastikan bahawasanya apa saja yang kita buat lillahi ta'ala. Barulah kita diterima segala ibadat kita. Dan akhirnya takwa juga dia nisbahkan kepada masa kita, kehidupan kita. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Hendaklah kita bertakwa. Hendaklah kita takut. Hendaklah kita bersedia pada satu hari yang mana semua sekali kita ni akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Tujuan apa semuanya manusia akan kembali kepada Allah Ta'ala, dikembalikan, dipaksa untuk berjumpa dengan Allah Ta'ala di akhirat kelak, untuk menerima segala amalan yang kita lakukan semasa kita hidup atas dunia ini. Termasuk macam mana cara kita sambut bulan Ramadan yang mulia ini. Adakah bertepatan dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala? Adakah amalan-amalan yang kita lakukan di bulan Ramadan ni kena serupa dengan Rasulullah SAW dan para sahabat contohnya sambut bulan Ramadan, ataupun Rasulullah SAW sambut Ramadan cara lain, kita sambut Ramadan cara lain. Yang pentingnya kita kena ingat, takwa juga dia berkaitan rapat dengan masa. Maknanya dia berkaitan rapat dengan kehidupan kita. Dia menggambarkan kepentingan masa, kepentingan kehidupan ini. Sebab apabila tiba masanya, kita berdepan dengan saat kematian. Kita akan berdepan dengan saat kita akan dihisap oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita akan berdepan melalui takwa dalam aspek kehidupan kita, sama ada dengan niat yang betul, maka kita akan mendapat nikmat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau niat kita tidak betul, maka kita akan mendapat azab di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi semoga Ramadan kali ini menjadi Ramadan yang terbaik, dan kita ikhtiar supaya hati kita ni memang betul-betul rasa gembira dan seronok dengan kedatangan bulan Ramadan. Kerana di bulan Ramadan ni lah adanya puasa yang fardu selama 30 hari. Di bulan Ramadan yang mulia inilah adanya ibadat khusus macam tarawih. Di bulan Ramadan inilah sebenarnya pahala yang berganda, terutamanya pada malam Al-Qadar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.